Pada episod lepas, Sanip mengembara ke kawasan lembah Sungai Saribas dan Tandang Sari untuk menjejaki kawasan yang pernah menjadi pusat pemerintahan negeri Saribas. Baginda telah memilih Kalok untuk mendirikan ibu kota negeri Saribas pada ketika itu, serta menziarahi makam bersejarah, makam Temenggung Kadir dan makam Datuk Gudam di Tandang Sari. Di sini terdapat 3 buah makam yang sangat penting dalam sejarah negeri Saribas. Datuk Gudam telah diminta untuk mengambil anak perempuan beliau di Astana Sultan Brunei. Dalam episod kali ini, pengembaraan Sanip di Tandang Sari diteruskan ke makam keramat Dang Esah yang menjadi kisah legenda masyarakat yang terkenal hingga ke hari ini. Makam keramat ini menyimpan pelbagai kisah mistik dan menarik untuk dikongsikan. Adalah makam Dang Esah Tandang Sari. Di dalam syair tersilah cetera Temenggung Kadir dan Datuk Gudam negeri Saribas ada menceritakan bahawa seorang gadis telah lahir di negeri Saribas yang sangat cantik. Dang Esah akhirnya menerima Abang Bunut, salah seorang keturunan Datuk Gudam, sebagai suaminya. Di dalam kisah ini, apabila suaminya, Abang Bunut, pergi berniaga ke Kelakar dan negeri-negeri lain, Dang Esah telah digoda oleh beberapa orang pemuda di negeri Saribas di Tandang Sari ini. Oleh kerana tidak dapat mengelakkan masalah yang beliau hadapi, beliau kemudian mengambil keputusan untuk membunuh diri dengan rambutnya sendiri. Seterusnya, beliau telah dimakamkan di sini. Merupakan batu nisan yang sangat indah. Satu perkara yang sangat menarik tentang batu nisan ini, batu nisan Dang Esah ini mempunyai ciri-ciri batu nisan kerajaan Aceh. Lihat bentuk dia macam ni, yang ada ukiran dan seperti ada tangan kanan dan kiri. Ini merupakan ciri-ciri yang penting dalam tamadun Aceh. Dan kita mengetahui bahawa Aceh itu sangat jauh daripada Saribas. Jadi kita sangat tertarik untuk dikaji bagaimana batu nisan Aceh yang tersohor terdapat di negeri Saribas. Dari masa ke semasa, semenjak tahun 1450, negeri Saribas telah diperintah oleh keturunan Datuk Abang Gudam, dan negeri tersebut telah berkembang luas hingga ke bahagian ulu di antara Sungai Paku, Sungai Padeh, dan dalam masa yang sama ibu kota negeri Saribas telah berpindah ke beberapa tempat, daripada Tandang Sari ke Onde dan kemudian ke Bulin.
Antara petunjuk penting adalah catatan yang tersurat dalam syair Saribas. Kandungan syair telah menunjukkan bahawa kerabat kerajaan negeri Saribas yang dikenali Datuk Bandar Maula merupakan orang yang telah membuka ibu kota negeri Saribas di Undai. Sanip meneruskan pengembaraan ke kawasan Undai mengikut rentetan sejarah perpindahan pusat pemerintahan kerajaan Saribas dari Tandang Sari ke Undai serta mencari bukti tinggalan sejarah negeri Saribas yang terdapat di Undai. Menurut cerita masyarakat di Undai, terdapat sebuah kawasan yang dianggap keramat dan dipercayai menempatkan makam seorang raja negeri Saribas dan sering dikunjungi oleh penduduk tempatan untuk berziarah dan mengambil berkah. Namun, setibanya di tebing Sungai Rimbas, keadaan di Sungai Rimbas sangat surut dan menyukarkan pencarian lokasi keramat tersebut. Saya sekarang berada di tebingan Sungai Rimbas di Pusak. Kami merancang untuk membuat penggambaran di sepanjang Sungai Rimbas dan juga Sungai Saribas di sebelah kiri saya. Bagaimanapun, inilah antara cabaran membuat penggambaraan dan pendidikan di luar bandar. Pagi tadi telah hujan dengan lebat sehingga menangguhkan penggambaran kami. Selepas itu kami mendapati bahawa air sungai ini terlalu surut sehingga perahu tidak boleh digunakan untuk penggambaran di sepanjang Sungai Rimbas dan juga Saribas. Mengikut penduduk di sini, kami harus menunggu, istilah mereka air kembang, untuk menunggu air ini pasang. Hanya selepas air ini naik pasang yang kita lihat di sini, barulah kita boleh menggunakan perahu untuk ke Undai dan juga ke Sungai Saribas untuk membuat penggambaran dan pengembaraan seterusnya. Inilah cabaran-cabaran yang harus kita lalui, termasuklah titian ini menyukarkan usaha untuk membuat penggambaran di luar bandar. Selepas air sungai pasang, Sanip meneruskan pengembaraan mencari makam keramat Raja Umar yang dikatakan oleh penduduk kampung terdapat di kawasan terpencil, kira-kira 15 minit perjalanan menaiki bot dari Pengkalan Undai. Keadaan anak sungai yang kecil amat menyukarkan perjalanan serta faktor alam semula jadi menjadi satu cabaran dalam menjejaki tapak bersejarah ini.
Alhamdulillah, saya telah sampai di Unde selepas menaiki perahu daripada Pasar Pusak dalam tempoh 15 minit. Saya ke Unde adalah untuk mencari sebuah makam Raja Negeri Seribas. Baginda bernama Datuk Petinggi Umar, atau lebih terkenal sebagai Datuk Petinggi Ugak Umar. Di dalam syair mengatakan bahawa Baginda telah memindah ibu kota Negeri Seribas ke Unde ini. Baginda telah mangkat di sini dan dimakamkan di sini. Jadi pada hari ini saya berusaha untuk mencari makam Baginda sebagai bukti kesahihan apa yang diceritakan di dalam syair Tarsilah Cetera Datuk Temenggung Abdul Kadir. Perjalanan kami di sini menempuh berbagai rintangan seperti yang kita lihat di sini, di tengah-tengah hutan yang sukar untuk didatangi. Bagaimanapun kita berusaha dan mudah-mudahan kita akan menemui makam tersebut yang pernah dilihat oleh beberapa orang daripada Brunei seperti yang dikatakan oleh penduduk di sini. Baiklah, marilah kita mencari makam tersebut. Selepas ini, Sanip meneruskan pencarian, mengharungi laluan sukar, meredah kawasan hutan dan belukar, serta merentasi anak sungai dalam usaha untuk menjejaki makam keramat Datuk Abang Ugak Umar di Undai. Perjalanan Sanip menempuhi jalan sukar di kawasan hutan terpencil di Undai untuk menjejaki makam keramat Abang Umar untuk mencari bukti kesahihan cerita masyarakat di Seribas. Sanip harus berjalan kaki, menempuh semak belukar dan beberapa anak sungai yang harus dilalui. Kesemua ini tidak mematahkan semangat Sanip yang terus berusaha mengumpul bukti nyata di lapangan dalam usaha mengukuhkan bukti-bukti sejarah negeri Seribas. Dan rombongan telah menemui makam Datuk Petinggi Ugak Umar, iaitu Raja Negeri Seribas yang ketiga. Baginda telah
berhijrah ke Onde untuk mendirikan ibu kota negeri Seribas yang baru. Semasa pemerintahan beliau, negeri Seribas telah meluaskan pemerintahannya hingga ke Batang, Layar dan juga Padih di hulu Sungai Seribas ini. Mengikut syair Tarsilah, Jatera, Temenggung Kadir dan Abang Gudam negeri Seribas, Datuk Petinggi Umar telah mangkat di sini. Mengikut penduduk, inilah makam baginda yang kini telah ditumbuhi oleh sepohon pokok di hutan berhampiran dengan sungai Onde. Dia mengikut Pak Zul Kifli, beliau telah mendengar bahawa ayahnya telah menziarahi makam ini sebelum berangkat menunaikan fardu haji. Dan malah sebenarnya mengikut cerita pekan di Pusak dan juga di Kampung Pusak, mereka yang ingin menunaikan fardu haji pada masa dahulu telah datang ke sini untuk berniat dan membaca doa selamat. Jadi inilah menunjukkan bahawa baginda merupakan seorang raja yang berdaulat di dalam negeri Seribas. Selepas ini, Sanip akan menyingkap sebuah kisah legenda negeri Seribas yang dikaitkan dengan kisah keramat peristiwa pertarungan Datuk Abang Uga dengan puaka benak di Sungai Seribas yang mengancam keselamatan masyarakat di Seribas. Menyingkap sejarah negeri Seribas, terdapat sebuah kisah legenda, iaitu peristiwa pertarungan Raja Seribas dengan puaka benak Sungai Seribas. Negeri Seribas telah mengalami beberapa ancaman, antaranya ialah masalah benak, khususnya di Sungai Rimbas. Benak ialah istilah tempatan Sarawak mengenai kejadian air pasang yang berlaku dengan alunan berombak yang tinggi, di mana permukaan air akan membentuk struktur ombak yang beralun dan deras serta berbahaya. Di dalam cerita rakyat ini, benak di Sungai Rimbas ini sangat ganas dan besar sehingga menakutkan penduduk-penduduk negeri Seribas. Dan tidak kurang juga penduduk Seribas telah menjadi mangsa pada benak ini. Untuk mengatasi masalah ini, Raja Negeri Seribas pada masa itu, Datuk Abang Umar atau dikenali sebagai Uga, telah berusaha untuk menyelesaikan masalah benak. Usaha baginda ini telah diingati di dalam cerita rakyat penduduk Seribas, di mana Datuk Umar telah berlawan dengan benak ini di Sungai Rimbas. Di dalam perlawanan ini, Datuk Abang Umar telah berjaya menumpaskan lembaga benak ini sehingga air Sungai Rimbas menjadi merah dengan darah. Ekoran daripada kemenangan Datuk Abang Umar ini, maka tiada lagi benak di Sungai Rimbas hinggalah pada masa sekarang.
Kesahihan peristiwa ini disokong dengan adanya pedang Janawi. Dikatakan, kewujudan pedang Janawi bukanlah mitos semata-mata, malahan benar-benar wujud di dunia nyata. Dalam episod seterusnya, Sanip akan mendedahkan penemuan pedang Janawi yang dimiliki oleh keturunan pembesar Perabangan Saribas yang juga dikaitkan dengan peristiwa pertarungan Abang Umar dengan Puaka Benak. Dan Sanip meneruskan pengembaraan ke kawasan Sepauh untuk menjejaki makam Datuk Patinggi Kedit untuk melihat bukti kewujudan makam yang menjadi tinggalan sejarah tokoh yang merupakan keturunan pemerintah negeri Saribas. Di makam Datuk Petinggi Kedit bin Datuk Bandar Maula, Baginda mangkat pada tahun 1820. Kemudian menjejaki tinggalan makam lama dan makam busut di Debak Laut yang merupakan kawasan yang pernah diperintah oleh pemerintahan negeri Saribas pada suatu masa dahulu. Asal seperti ini, asal seperti ini, tiada ukiran dan sebagainya. Kita mengambil sama ada dari sungai atau daripada bukit dan meletakkannya sebagai batu nisan. Di sini juga kita dapati sebuah makam yang sangat kelihatan istimewa, mempunyai munggu, busut dan juga rumah. Datang berperahu ke Debak berjaya mengubati seorang yang telah dipatuk ular, serta meneruskan pengembaraan ke Sri Aman bagi menjejaki tinggalan bukti berlakunya penyebaran dan perluasan pengaruh kerajaan Saribas dalam mencari negeri yang hilang di Sarawak. Pekan Semanggang, sebuah kubur yang ada kaitan dengan sejarah negeri Saribas yang pernah bertemu dengan Charles Brooke.